Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat segenap asatizah, para alim ulama, para imam di luar sana, wabil khusus pada hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita meneruskan pengajian kita kitab Aqidah Salaf, yang mana sekarang kita masuk pada muka surat 164, maksud istiwa maklum. Jadi salah satu pertikaian yang banyak terjadi dalam perbahasan tafwid, takwil, isbat, taktil dan lain-lain, iaitu semua orang merebutkan kalam Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka malah saya teringat ketika saya ikut conference di Wujdah utara timur Maghribi, iaitu conference tentang akidah Asy'ariyah. Seluruh ulama dunia datang. Profesor Ammar Talabi datang. Waktu itu ada yang akan join. Maksud dia ada asatizah akidah daripada Saudi datang sebagai akademik. Jadi memang datang untuk join lah, untuk ikut dan participate. Ketika mereka datang, sayangnya tiba-tiba mereka diberikan kesempatan untuk berbicara di akhir konferensi tersebut. Di akhir konferensi tersebut, dan penutup itu dia kata bahawa kami yang ada di Saudi jelas-jelas mengikut Imam Malik, imam kalian semua, kerana Maliki Maghribi mereka bermadzhab Malik. Kami secara akidah berpegang kepada kalam Imam Malik, yang mana Imam Malik telah membentuk kaedah al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Dia kata macam tu waktu di penutup. Oleh sebab itu dia kata nahnu nusbitu lillahi azza wa jalla yadan, ni kama wasafa biha nafsuhu. Seperti itu dia kata teruslah. Jadi seolah-olah awal dia tafwid, tapi di akhir nama Ibn Taymiyah dijulang lah tetap. Yang akhirnya asatidah musyarikun waktu itu tak patilah kenapa ini program Asy'ariyah mereka pula yang tutup. Itu cerita dia. So dari sini dapat memberi kesimpulan bahawa perdebatan tentang kalam Imam Malik menjadi salah satu tema yang selalu diperdebatkan dan direbutkan, kita panggil. Yang macam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana ada orang yang tak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mesti mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menariknya, kalau kita baca kitab-kitab ilmu kalam yang mereka bid'ahkan sendiri, hatta seperti kitab siapa? Imam Al-Ghazali, seperti kitab Imam Baihaqi. Okay, mungkin Baihaqi ni fine, dia lain sikit. Okey, kita buka kitab yang lain. Kitab yang jelas-jelas ilmu kalam yang mereka tak suka. Imam As-Sanusi dalam syarah-syarah dia. Bahkan Jauharatut Tauhid, syarah-syarah Jauharatut Tauhid. Atau yang datang sebelumnya seperti syarah-syarah kepada Al-Aqidah Al-Burhaniyah. Aqidah Al-Burhaniyah. So dalam kitab-kitab ini jelas riwayat Imam Malik dinukil oleh ulama Asy'ariyah yang jadikan kalam Imam Malik menunjukkan erti apa, iaitu erti tafwid. Mereka memahaminya dengan makna tafwid. Sedangkan golongan Salafi menggunakan ini untuk memberi makna isbat. So macam mana boleh jadi macam tu? Sebab itulah ulama akhirnya ada yang mengarang satu kitab khusus mensyarahkan sahaja tentang kalam Imam Malik. Al-Yafi'i kalau tak salah, ulama moden lah, ulama muasir. Kalau tak salah saya lupa, tapi saya beli di Maktabah Nur Mubin kalau tak salah, dari Jordan Tabaah. Ada, tapi kitab dia kecil, tipis, semua nak kena cari. Kalau ada sempat saya boleh cari.
So dalam tu dia terpaksa syarahkan. So dalam hal ini syarah yang disediakan oleh Ustaz Nur Hidayat sendiri dalam maksud istiwa maklum. Salafi yang mempunyai pendapat bahawa istiwa dan juga sifat-sifat Allah adalah maklum atau diketahui maknanya adalah berdasarkan ucapan Imam Malik yang dinukil oleh Ibn Taymiyah sebagai berikut. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Istiwa adalah maklum dan kaifnya adalah majhul. Boleh buka dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Dan penjelasan bab ini hanya untuk membedah maksud potongan qadiyah atau potongan maksud dia qadiyah pertama, iaitu istiwa adalah maklum. Wal kaif tu nanti kita akan syarah. Adalah maklum atau tidak majhul menurut riwayat. Maksud kata maklum atau tidak majhul kerana ada dua riwayat. Al-istiwa'u ma'lumun, ada riwayat kedua al-istiwa'u ghairu majhulin. Okay. Menurut beberapa ulama yang paling asah adalah ghairu majhul. Tapi yang paling asal adalah ghairu majhulin, tapi yang masyhur maksudnya yang selalu digunakan dinukil oleh ulama ilmu kalam dan lain-lain adalah maklum. Jadi tak ada masalah. Pada ucapan Imam Malik ada beberapa pentafsiran dari ulama yang semuanya tidak selari dengan pemahaman Syekh Ibn Taymiyah dari salaf dan salaf. Contohnya kita lihat kalam Imam Ibn Qudamah. Wa qauluhum al-istiwa ghairu majhulin, menurut riwayat al-istiwa'u ghairu majhulin ay ghairu majhulil wujudi, iaitu tidak diketahui kewujudan. Maksudnya majhul adalah tidak majhul kewujudan. Majhul itu tidak ketahui kewujudan. Lianna Allah SWT akhbara bihi wa khabaruhu sidqun. Kerana Allah dah mengkhabarkannya, berarti istiwa itu memang ada, memang wujud. Maksud dia apa? Maksud dia ghairu majhulin, iaitu wujudlah, bukannya tak wujud. Sidqun yaqinan la yajuzu asyakku fihi wala al-irtiyabu fihi. Fakana ghairu majhulin li husulil ilmi wa qad ruwiya fi ba'dil alfaz al-istiwa maklum. Ini yang saya sebut khilaf dalam riwayat. Maka apa dia kata? Dan khabarnya yakin benar. Tidak boleh ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Maka istiwa tidak majhul kerana adanya pengetahuan itu, dan diriwayatkan dalam sebagian lafaz istiwa adalah maklum. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan bahawa mu'allif mentafsirkan al-istiwa'u ghairu majhulin atau istiwa'u maklum, ya ini adalah wajib yang diimani kerana ia wujud. Ya seperti itu ya. Maka jelas bahawa ulama Asy'ariyah dia tidak menafikan. Dia mengatakan ya, ada. Inilah tafwid. Tafwid ni iman tapi nufawwidu ma'nah ila Allah Subhanahu wa taala. Okey, Az-Zahabi. Qaulu ahli sunnati qatibatan anna kaifiyatal istiwa'i la na'quluha bal najhaluha. Bahawa apa? Ucapan ahli sunnah iaitu hampir semualah qatibatan ni ucapan semua, anna kaifiyatal istiwa, bahawa sesungguhnya kaifiyah bagi istiwa tidak diketahui, bal najhaluha, iaitu kami tidak mengetahuinya, jahil akannya. Okey. Wa anna istiwa'ahu ma'lumun kama ukhbira fi kitabih. Dan istiwa Allah adalah maklum sebagaimana dikhabarkan dalam kitab. Maklumlah, bukti dia dah disebut dalam kitab. Okey. Lepas tu Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi ni ulama besar mazhab Maliki yang mengarang kitab Al-Furu'. Tapi beliau juga ulama besar dalam ilmu kalam. Ini banyak orang tak tahu. Dalam ilmu kalam kerana dia memiliki syarah kepada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Al-Qarafi. Jadi Imam Al-Qarafi mazhab dia, akidah dia Asy'ari. Golongan Salafi selalu menukil kitab nama dia Al-Furu' dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Tapi dia sendiri adalah Asy'ari. Maka apa Imam Qarafi kata? Wa makna qauli Malikin al-istiwa'u ghairu majhulin anna uqulana dallatna ala al-istiwa'i la'iqi billahi wa jalalihi wa 'izmatihi wa huwa al-istila'u dunal julusi wa nahwihi mimma la yakunu illa fil ajsam.
Makna ucapan Imam Malik istiwa tidak majhul adalah bahawasanya akal kita menunjukkan kepada kita tentang istiwa yang patut bagi Allah, iaitu dan keagungannya, juga kebesarannya, iaitu istilah. Bukan duduk dan sesamanya dari hal yang tiada lain kecuali jisim. Boleh buka dalam kitab Az-Zakhirah karangan Imam Al-Qarafi. Ibnul Arabi Al-Maliki, Al-Ma'afiri, murid kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa dia kata? Wa imma alla yufassara kama qala Malikun wa ghairu. Innal istiwa'a ma'lumun. Ya'ni ridahu fil lughati, iaitu datangnya secara lughatnya memang maklum. Wal kaifiyatu allati aradallahu mimma yajuzu alaihi min ma'anil istiwa majhulah. Sedangkan kaif yang Allah SWT kehendaki dari perkara yang harus atasnya daripada makna istiwa, ini yang dimajhulkan, tidak diketahui. Lalu Taqiyuddin Al-Hisni, apa dia sebut? Wa qaulu Malik radhiyallahu anhu al-istiwa ma'lumun, yakni inda ahli lughah, wa qauluhu wal kaifu majhulun ay binisbati ila Allah azza wa jalla. Ucapan Imam Malik radhiyallahu anhu istiwa maklum maksudnya adalah menurut ahli lughah, iaitu maklum yakni inda ahli lughah. Lalu qauluhu, dan ucapan beliau kaifnya majhul, maksudnya jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini majhul. Okey. Ucapan-ucapan di atas sama sekali tidak menunjukkan dakwaan salafi bahawa istiwa maknanya adalah maklum sebagaimana dalam zahir lughawi. Okey. Lalu bukan istiwa maklumlah, makna istiwa dah ta'yin makna tak? Dia tak kata macam tu. Maklum maksudnya kewujudan dia. Maklumlah, memang Quran dah sebut. Itu maksudnya. Ibnu Qudamah dan Az-Zahabi dengan jelas mengatakan bahawa maklum tersebut adalah maklum wujud dan pengkhabarannya dalam Al-Quran. Sementara Al-Qarafi Al-Maliki lebih cenderung pada takwil. Kalau Al-Qarafi dengan Maliki, dia mentakwil. Artinya istiwa ditakwil dengan makna yang layak bagi Allah. Kemudian Ibn Arabi dan Al-Hisni memaksudkan maklum istiwa dari sisi datangnya menurut bahasa. Jadi istiwa maklum dalam bahasa adalah saat tidak disandarkan kepada Allah. Jika disandarkan kepada Allah, tentu maknanya tidak lagi maklum kerana ini adalah sifat tasyabihat. Dalam masalah ini, Salafi selalu berhujah dengan ucapan Al-Qurtubi yang bermazhab Asy'ari berikut. Qala Malikun rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun ya'ni fil lughah. Imam Malik rahimahullah berkata, istiwa maklum iaitu di dalam bahasa. Dengan ini mereka meyakini makna istiwa adalah maklum sebagaimana zahirnya dalam bahasa Arab. Kalau kita teliti lebih jauh, persepsi mereka sangat bermasalah jika pemahaman tersebut didasarkan atas ucapan tersebut. Kerana apa? Pertama, Imam Qurtubi adalah Asy'ariyah. Tanpa ada keraguan lain, dia Asy'ariyah sama sekali. Serta setuju dengan metod tafwid. Terbukti beliau menafikan zahir dari sifat tasyabbih. Yang kedua, makna istiwa dalam bahasa Arab ada banyak sekali. Jika mereka berpendirian dengan pendapat mereka, maka mereka seharusnya boleh menunjukkan makna lughat yang mereka maksudkan. Padahal salah satu makna lughat dari istiwa adalah istilah, yang pada kesempatan sama mereka menuduh sebagai takwilan Jahmiyah. Selain istiwa bermakna istaula juga, iaitu juga bermakna istaqarra, zahara, qasada dan lain-lain. Jumlah dia ada 15. Secara lughah dia ada 15. Ini yang disebut juga Imam Sya'rani. Imam Sya'rani, dan juga disebut lagi oleh Syekh Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Dia kata kalau istiwa itu diertikan dengan julus sila lendir, itu jelas batil. Kerana lughatan, bukan takwil saja, lughatan saja istawa memiliki banyak makna. Contoh dia apa? Istawa al-ma'u wal khashabah.
istawa telah selevel airnya yang sama dengan kayu. Jadi contoh dia yang duduk, siapa yang adik-adik duduk kat tepi pantai, kita tahu dia ada kayu. Kayu itu sebagai meter, sebagai ukuran ketinggian air. So, bila air itu sama dengan kayu tersebut, maka dia secara bahasa Arab tu istawa al-ma'u wal khashabata wa ma'iyah. Iaitu selevel dengan kayu. Wal khashabata. Itu contohnya. So, atas dasar ini, kita kena faham. Jika mereka berperdian dengan pendapat mereka, maka mereka seharusnya boleh menunjukkan makna lughat yang dimaksudkan. Tapi dia tak boleh, susah. Dan termasuk maksud lughah, istawa juga memiliki makna ghalabah. Istawa ghalabah. Ghalabah. Okay. Ini yang dipilih yang benar. Malah menurut Sidi Abdullah, dia tak setuju pemakaian istilah. Istilah sebab apa? Kalau melihat makna istilah hakiki, dia adalah orang yang kalah lepas tu menang. Berarti takkan kita nak kata Allah ni dah pernah kalah lepas tu menang. Itu dia tolak. Tapi ulama ahli kalam melihat dari segi makna, bukan dari segi makna kalah lepas tu menang, tapi dari segi ghalabah tu lah. Jadi lain persepsi. So, tapi Sidi Abdullah ada hujah. Bagi dia al-ghalabah. Ghalabah dia lebih sesuai. Iaitu Allah SWT ni menguasai seluruh. Ibn al-Arabi al-Maliki berkata, Ar-Rahmanu ma'lumun wal 'arsyu fil 'arabiyyati ja'a li ma'anin wal lafdhu istawa ma'ahu muhtamilu 15 ma'nan fil lughati fa ayyuha turiduna aw ayyuha tad'una zahiran minha. Iaitu Ar-Rahman ma'lum. Arash dalam bahasa Arab iaitu datang beberapa makna. Dan kalimat istiwa bersama dengan kalimat arash ini ada 15 kemungkinan makna dalam bahasa. Maka manakah yang kalian kehendaki dan kalian akui zahir? Buka dalam kitab Al-Qawasim. Okey. Jika mengikuti jalan pemahaman Salafi dengan rujukan ucapan Al-Qurtubi di atas, mestinya boleh dikatakan bahawa istiwa maklum menurut ahli bahasa dan bukan hanya ulama salaf sahaja yang mengetahuinya, dan yang demikian tidak lagi ada mutasyabihat. Dan itu bertentangan dengan akidah salaf dan khalaf. Okay. Lebih bermasalah lagi jika kita menggunakan tafsiran sebahagian Salafi bahawa istiwa yang maklum tersebut adalah bermakna duduk, sementara kaifiahnya iaitu duduk bersila, duduk membongkok atau duduk seperti tahiyat akhir dan lain-lain tidak diketahui, maka ini dengan pasti juga melazimkan kepada tajsim atau tashbih. Okey. Sekarang kita dah selesai membahas tentang al-istiwa ma'lum. Sekarang bagaimana dengan wal kaifiyatu majhulah atau wal kaifiyatu ghairu ma'lumin? Okey. Apa dia kata? Akidah Salafi bahawa sifat Allah mempunyai kaifiyah, tetapi majhul adalah muncul dari salah satu riwayat dari Imam Malik. Padahal kenyataannya riwayat dari Imam Malik berbeza-beza. Ketidaktahuan mereka tentang perbezaan riwayat itu membentuk sebuah keyakinan bahawa Allah mempunyai kaifiyah. Dan yang demikian itu berbanding lurus dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka mendakwa sebagai sumber akidah. Sayangnya, saya sendiri belum pernah melihat kajian mereka tentang perbezaan riwayat tentang ini dari pihak Salafi. Ini adalah dakwaan Ustaz Nur Hidayat lah. Bagi dia belum jumpa. Wallahu alam kalau memang dah ada. Ada beberapa riwayat yang berbeza dalam riwayat Imam Malik dalam masalah ini. Salafi menggunakan satu riwayat dan menafikan riwayat lain yang padahal riwayat yang mereka ikuti justru yang syadz atau lemah. Bahkan andai diterima pun sepertinya Salafi tidak memahami maksud dari ucapan tersebut. Jom kita tengok bahas riwayat Imam Malik saat beliau ditanya oleh seseorang lelaki tentang istiwa Allah dan kemudian beliau mengusir dari majlis. Riwayat pertama,
Al-kaif minhu ghairu ma'qul. Wal istiwa'u fihi ghairu majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'atun. Ini yang paling kuat kalau tak salah. Ini adalah riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Okey, kitab Hilyatul Awliya. Al-Laka'i dalam kitab Syarh Sunnah. As-Sabuni dalam kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis. Dari jalur riwayat Ja'far bin Abdullah. Juga riwayat Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Dari jalur Abdullah bin Nafi. Juga riwayat Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat. Okay. Dari jalur Abdullah bin Wahab. Dan dalam Al-I'tiqad. Al-I'tiqad fil Hidayah itu. Dari jalur Yahya bin Yahya. Juga dari Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Okay. Dari jalur Ja'far bin Abdullah. Dan Ibn Hibban dalam Tabaqat Al-Muhaddisin dari jalur Muhammad bin Muhammad. Riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri dalam Fathul Bari Al-Hafiz. Dan Az-Zahabi dalam kitab Al-Qur'an. Dengan riwayat ini maka tidak ada kaifiah sama sekali bagi Allah. Dan tidak boleh dikatakan bahawa Allah mempunyai kaifiah tetapi majhul. Kerana riwayat di atas jelas menafikan semua dakwaan tersebut. Okay. Wala yuqalu kaif wa kaifun anhu marfu. Okay, ini riwayat kedua. Okay. Riwayat kedua wala yuqalu kaif wa kaifun wa kaif atau wa kaifa anhu marfu'un. Tidak boleh dikatakan kaif dan kaif dari Allah dihilangkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab oleh Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat dan juga dikatakan sahih oleh Az-Zahabi dalam Al-Qur'an. Riwayat ini pun menolak dakwaan bahawa Allah mempunyai kaifiyah yang majhul sebagaimana dakwaan Salafi. Okey. Riwayat yang ketiga, sa'alta an ghairi majhulin wa takallamta fi ghairi ma'qul. Anda bertanya tentang istiwa yang tidak majhul. Okey, ghairu majhulin. Anda berbicara masalah yang tidak boleh difikirkan. Takallamta fi ghairi ma'qul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Okey, dari Ayyub bin Salah Al-Makhzumi. Sama seperti riwayat ini adalah riwayat Al-Laka'i dalam I'tiqad Ahli Sunnah dari Ummu Salamah. Al-kaifu ghairu ma'qulin wal istiwa'u ghairu majhulin wal iqraru bihi imanun wal juhudu bihi kufrun. Kaif itu ghairu ma'qulin wal istiwa'u ghairu majhulin wal iqraru bihi imanun wal juhudu bihi kufrun. Okay. Kaif tidak dapat difikirkan. Iman dan ingkar adalah kekufuran. Maka riwayat ini pun tidak jauh beza dengan riwayat sebelumnya. Riwayat yang keempat, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Ini yang diorang pakai. Istiwa' ma'lum dan kaifiat majhul. Riwayat ini dari Imam Malik tidak ada. Walaupun dibawakan oleh beberapa ulama bahkan dianggap syadz kerana menyelisihi 3 riwayat sahih di atas. Dan riwayat inilah yang selalu dibuat hujah oleh Salafi bahawa Allah mempunyai kaifiah, hanya sahaja tidak maklum. Dia membawa bahawa Allah ada kaifiah tapi tak maklum. Memang betul bahawa Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dan juga ulama lain meriwayatkan dari Imam Malik dengan lafaz istiwa'uhu ma'qulun wa kaifiyatuhu majhulatun. Okay. Memang betul Imam Ibn Baz dia kata istiwa Allah adalah dapat difikirkan, maqulun, difikirkan dan kaifiyahnya majhul. Tapi dalam sanad riwayat ini terdapat perawi bernama Shuraih bin Nu'man
dan Abdullah bin Nafi'. Yang keduanya masih ada discussion, masih ada perdebatan. Ulama hadis antara yang menganggap thiqah dan tidak. Jadi ulama berbeza pendapat tentang apakah ini thiqah ke tidak. Jadi masalah apa rawi dia. Yalah, samalah macam mereka banyak mengkritik kitab Jami'ul Ilmi wal Bayan karangan Imam Ibnu Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, yang mana dalam tu memang ada sebahagian hadis yang Ibn Abdul Bar terima tajrah, tapi ada yang dia tak komentar, tapi bagi mereka dihentam sampai maudhu' dan lain-lain. Okey. Andai riwayat keempat ini sahih pun, maka harus ditafsirkan dengan riwayat lain yang sahih atau dihimpun dengan riwayat-riwayat di atas. Jika tidak demikian, maka dipastikan terjadi ta'arud atau berlawanan sehingga riwayat keempat harus ditolak kerana syaz. Cara menghimpun riwayat-riwayat di atas menurut Syekh Saif bin Ali Al-Asri dalam kitab Qaul Tamam. Jadi dalam kitab Qaul Tamam, dan Syekh Abdul Fattah Al-Qudais Al-Yafi'i dalam At-Tajsim wal Mujassimah adalah sebagai berikut. Apa dia kata? Iaitu kaifiyah boleh bermakna jisim. Iaitu kalau dia kata, kalau kita meletakkan kaif, maka dikhawatirkan dia boleh memberi makna tajsim, makna jisim. Iaitu benda yang benda lah. Benda yang bersifat syai'. Guna syai' mungkin tak sahih, mengguna benda jisim, benda yang jisim, yang ada jauhar. Atau iaitu apa, tasyakhus, apa, kelihatan kewujudannya. Tasyakhus, ada syakhsiah dia, ada tasyakhus, kelihatan kewujudannya. Yang kedua, kaifiyahnya boleh bermakna hakikat sifat. Kaifiyah dia boleh juga memiliki makna hakikat sifat. Jika kita menggunakan riwayat yang sahih bahawa kaifiyah tidak masuk akal atau dihilangkan, maka kaifiyah tersebut bermakna jisim atau tasyakhus. Artinya, iaitu kaifiyah itu sendiri yang dinafikan kerana Allah Maha Suci dari sifat jisim, dan jisim tidak logik disandarkan kepada sifat Allah. Jadi kalau kita kata ada kaif, berarti menunjukkan bahawa Allah ini berjisim atau benda yang boleh tasyakhus. Dan kalau ditetapkan seperti itu, maka kita akan kata Allah ini adalah seperti makhluk. Dan dia itu berjisim dan seperti makhluk. Dan ini tidak diterima oleh akal. Okay, boleh faham kan? Okay. Sedangkan jika kita menggunakan riwayat bahawa kaifiyah Allah majhul, yang artinya Allah mempunyai kaifiyah, maka yang dimaksudkan adalah makna yang kedua, iaitu hakikat sifat. Artinya hakikat sifat Allah tidak diketahui oleh kita, atau dalam kata lainnya ialah majhul. Dengan penghimpunan ini, maka riwayat-riwayat di atas diterima. Dan sebuah keharusan mengertikan kaifiyah dengan makna yang berbeza kerana riwayatnya juga saling berlawanan. Okey. Jadi kalau kita hanya kata majhul, iaitu kaifiyah dia ada tapi majhul, iaitu memiliki hakikat sifat, artinya hakikat sifat Allah tidak diketahui oleh kita atau dalamnya, atau kata lain ialah majhul. Dengan penghimpunan ini, maka riwayat-riwayat di atas boleh. Jadi maksud dia apa? Dengan maksud kaifiyah dia itu menafikan makna hakikat sifat, bukan menafikan, memajhulkan. Tidak diketahui apakah hakikat sifat itu sendiri. Jadi istiwa itu sifat dia. Cuma macam mana sifat istiwa tu kita tak tahulah. So bukanlah jisim, tak. Cuma macam mana sifat istiwa tu, itu kita tak tahu. Ini tak ada masalah. Boleh diterima. Dan sebuah keharusan mengertikan kaifiyah dengan makna yang berbeza-beza kerana riwayatnya juga saling berlawanan. Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali dia berkata, Al-kalamu fi sifati far'un anil kalam fi zat. Iaitu apa? Kalam, perbicaraan dalam sifat adalah far'un, suatu cawangan daripada kalam, pembicaraan. Fi zat, dalam zat. Tidak ada la syubhah lahu.
tidak ada serupa atau syibhalahu, tidak ada penyerupaan baginya. Fi dzatihi wala fi sifatihi, tak ada zatnya dan juga tidak pada sifat. Wa huwa ma'lumu wujudiha, iaitu dia dimaklumi atau diketahui kewujudannya, wala tu'lamu haqa'iquha, serta tidak diketahui hakikat. Boleh buka dalam kitab Nihayah Al-Mubtadi'in. Jadi pembicaraan dalam sifat adalah far'un, cawangan daripada kalam dalam zat yang tidak ada syibh bagi zatnya dan juga bagi sifat dia. Dia maklum kewujudannya tapi tidak diketahui hakikat. Okey. Ucapan ini menjelaskan bahawa sifat-sifat Allah maklum wujudnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ucapan ini mengisyaratkan penjelasan di atas. Okey. So, dah jelas? Sekarang kita membahas beberapa, iaitu hujah atau beberapa hujah salafi tentang sifat adalah maklum, dan jawapannya perlu ke ni? Okey, kita sikit je kot. 12.30 dah. Okey, membahas hujah salafi tentang sifat Allah maklum. Jadi di depan dia dah jelaskan jika makna umum yang ijmali dari ayat sifat adalah maklum tetapi tidak makna khasnya. Makna khas dari ayat atau hadis adalah khabariyah atau mutasyabihat, iaitu maksud, makna dan hakikatnya diserahkan kepada Allah. Hal ini berbeza dengan salafi yang mengatakan bahawa makna khas tersebut maklum, hanya kaifiahnya saja yang tidak diketahui atau majhul. Salafi tidak pernah menyampilkan atau membawa perkataan ulama yang secara jelas dan tegas mengatakan jika makna sifat Allah adalah maklum bagi salaf. Hanya beberapa hujah yang sudah dijawab di atas dan beberapa pernyataan ulama yang menurut persepsi mereka salaf mengetahui makna sifat Allah. Di antara pernyataan ulama tersebut adalah Ismail At-Taimi Al-Asfahan. Anna Allah Ta'ala imtadaha nafsahu bisifatihi wa da'a ibadahu ila madhihi. Bidzalika wa sadaqa bihi al-Mustafa wa bayyana al-murada wa bayyana muradallahi fima adhara li'ibadihi min dzikri nafsihi wa asma'ihi wa sifatihi wa kana dzalika mafhuman indal Arab ghairu muhtajin ila ta'wil. Jadi ini kaul dia, iaitu Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri melalui sifat-sifatnya, mengajak hamba-hambanya untuk memujinya dengan itu. Rasulullah membenarkan itu dan menjelaskan kehendak Allah dalam perkara yang diperlihatkan Allah kepada hambanya seperti menyebut dirinya, asma'nya dan sifat-sifatnya. Dan itu boleh difahami menurut orang Arab tanpa memerlukan takwil. Al-Hujah fi Bayanil Mahajjah, boleh buka juz 2 page 102. Ucapan ini sama sekali tidak menunjukkan jika salaf mengetahui makna mutasyabihat atau sifat khabariyah. Kalau kita melihat statement ini belum lagi menjelaskan. Pun sifat-sifat Allah yang dikehendaki oleh beliau adalah sifat ujian, yang artinya sifat kesempurnaan yang jelas-jelas tanpa takwil. Apatah lagi nyatanya yang beliau contohkan adalah sifat rahmat Allah dan lain-lain dan bukan mutasyabihat. Padahal mutasyabihat adalah sifat kesempurnaan tetapi boleh memahamkan kekurangan. Apakah sifat yad, wajah, istiwa, harwalah, marad dan nuzul misalnya menunjukkan pujian kepada Allah? Of course tidak. Tentu saja tidak. Apatah lagi ucapan beliau sebelumnya justru menunjukkan tafwid. Okay. Naqalaha as-salafu ala sabilil isbat wal ma'rifat wal imani bihi wat taslimi wa tarki tamsili wa takyifi annahu azza wa jalla azaliyun bi sifatihi wa asma'ihi allati wasafa biha nafsuhu
aw wasafahu ar-rasul biha. Faman jahada sifatan min sifatihi ba'da subuti kana bidzalika jahil. Iaitu salaf menukilkan sifat-sifat Allah yang mutawatir dengan jalan isbat. Mengetahuinya, beriman kepadanya. Menyerahkan kepada Allah dan meninggalkan tamsil dan takyif. Allah azali dengan sifat dan asma-asma yang dia sifatkan sendiri kepadanya atau disifatkan oleh Rasulnya kepadanya. Maka barang siapa yang tidak percaya sifat-sifat Allah setelah sabit, maka dia adalah orang ingkar. Boleh buka dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanin Al-Mahajjah. Okey. Yang kedua, kita boleh rujuk kepada Ibnu Labban Asy-Syafi'i. Kita ambil dua ni je lah. Iaitu apa? Wa su'alu anhu bid'atun. Ai hadithun, iaitu benda baru. Lianna sahabata kanu alimina bima'nahu al-la'iki bihasabi wad'il lughati. Falam yahtaju lis-su'ali anhu. Falamma ja'a man lam yuhib bi'awda'il lughatihim wala lahu nurun kan nurihim yahdihi li sifati rabbih yas'alu an dzalika fakana su'aluhu sababan lishtibahihi anin nas wa zayghihim anil murad. Apa yang dia kata? Bertanya, iaitu kaifiyah istiwa. Bertanya, iaitu kaifiyah istiwa adalah bid'ah. Maksudnya adalah baru. Kerana sahabat mengetahui maknanya yang layak dengan melihat asal penciptaan lughat, maka mereka tidak perlu bertanya tentang itu. Ketika datang orang yang tidak faham betul asal penciptaan lughat orang Arab dan mereka tidak memiliki nur sebagaimana nur mereka yang boleh menunjukkan sifat-sifat Rabb. Mereka bertanya terang dan pertanyaan mereka menjadi sebab syubhat bagi manusia dan sesat dari yang dimaksudkan. Jadi mengetahui makna yang patut bagi Allah dari sisi lughat bahasa Arab maksudnya adalah mengetahui dalam susunan bahasa Arab dengan melihat qarinah dan uslub Arabi yang ada seperti majaz dan lain-lain. Bukan maklum makna zahir dari istiwa dengan tanpa melihat qarinah-qarinah uslub dalam bahasa Arab dan ucapan beliau yang terakhir menunjukkan perkara tersebut. Jadi ini adalah beberapa kaul yang mereka nukilkan. Lalu untuk kaul Al-Zahabi juga, yang untuk pendek ini dah pernah dibaca dalam page-page sebelum ini, juga memberi kesimpulan makna ucapan Al-Zahabi yang menunjukkan bahawa salaf mengetahui makna sifat. Bukankah Al-Zahabi hanya berbicara tentang pengertian istiwa di hati kaum muslimin? Kan dia membahas tentang apa? Alal arsyi ar-Rahmanu alal arsyi istawa ala khilafi ma yatiru fi qulubil amah fahuwa jahmiyun ya ila akhirih. Jadi ini masalah dia apa? Yang apa yang disebut iaitu allazi waqara fi fitarihim al-salimah wa adhanihim as-sahihah walau kana lahu ma'nan wara'a dzalika ila akhirih. Jadi yang dia maksud ini, bukankah Azhari hanya berbicara tentang pengertian istiwa di dalam hati kaum muslimin ulama yang bersih dari tashbih dan kekurangan. Apakah Salafi juga berani mengatakan bahawa istiwa bermakna duduk, menetap di atas arasy, berjihah atas, mempunyai tempat di luar alam, atau Allah bersemayam juga ada dalam hati ulama? Jika ya, mengapa majoriti dari mereka justru menolak fahaman itu semua? Sungguh sangat tidak mungkin. Az-Zahabi tidak menjadikan apa yang di hati manusia banyak adalah hujah. Jika apa yang ada di hati manusia dijadikan atas asas akidah, maka ini akan terjadi kerosakan besar. Contoh dia Imam Ahmad berkata, istawa kama ukhbira la kama yukhtaru lil bashar. Itu jelas. Iaitu apa? Istiwa sebagaimana dikhabarkan, tidak seperti yang difikirkan oleh manusia. Dengan demikian, maksud dari Az-Zahabi di atas adalah bahawa istiwa di hati ulama yang tanzih adalah Allah tidak sama dengan makhluknya dan percaya bahawa itu adalah sifat Allah. Okey. Lalu dibandingkan dengan ucapan beliau di dalam kitab yang lain lagi.
man aqarra bidzalika tasdiqan li kitabillah wala hadis wali ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi mufawwidan. Jadi hadirin wa hadirin Allah, ini jelas bahawa Imam Az-Zahabi tidak maksud iaitu makna itu ada dengan makna yang sama, iaitu ada kaif, hanya sahaja tidak bukan istiwa dengan makna lughawi hakiki yang diketahui. Bukan itu yang dimaksud, tapi adalah tetap dengan makna tafwid, iaitu dikembalikan maknanya kepada sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Abu Nasr As-Sijzi. Ya. Al-wajibu. Ni last kita baca yang ni, lepas tu kita boleh lompat. Al-wajibu ayyu'lama anna Allah Ta'ala idza wasafa nafsahu bi sifatin hiya ma'qulah indal Arab wal khitab warada biha alaihim bima yata'arrafuna bainahum wa lam yubayyin subhanahu annaha bi khilafi ma yaqilunahu wa la fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima addaha bi tafsirin yukhalifu adh-dhahira fahiya ala ma yaqilunahu wa yata'arrafunahu. Yang wajib diketahui adalah bahawa Allah Ta'ala ketika menyifatkan dirinya dengan sifat yang ma'qul menurut orang Arab dan khitab, maka itu datang dengan yang mereka kenali di antara mereka. Dan Allah tidak menjelaskan bahawa itu menyelisihi apa yang diketahui oleh mereka dan tidak pula ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir yang menyelisihi zahir. Maka itu tetap berada pada apa yang mereka fahami dan mereka kenali. Okey. Ucapan As-Sijzi ini pun tidak boleh terus difahami bahawa sifat khabariyah Allah boleh diketahui maknanya. Ucapan beliau boleh difahami bahawa ketika Allah menyifatkan dirinya, maka orang Arab memahami bahawa itu bahasa kinayah atau majazi sebagaimana watak dan tabiat orang Arab sendiri. Okey. Ini adalah beberapa kaul yang insya-Allah boleh kita lompat terus kepada apakah makna sifat boleh diketahui. Okey, sikit lagi. Bab ini mentahqiq kembali masalah sebelum dia dengan pengertian lebih luas, iaitu benarkah sifat Allah maklum menurut bahasa dan diketahui sebagaimana dakwaan salaf. Betul ke? Makna boleh diketahui. Makna sifat boleh diketahui. Meski pada dasarnya dakwaan bahawa salaf mengetahui maknanya sudah dibahas, sudah runtuh atau dah dijatuhkan dengan hujah-hujah tafwid dan tafsir ucapan Imam Malik di atas. Salafi selalu mengaku bahawa salaf mengetahui pasti makna ayat dan hadis sifat. Namun dari sekian hujah yang mereka sebutkan, tidak satu pun dari mereka yang mampu menukilkan ucapan ulama muktabar yang menyebutkan jika salaf mengetahui makna sifat sebagaimana zahirnya dengan penjelasan yang boleh menghilangkan isykal. Pun mereka tidak menjelaskan apakah hanya salaf yang mengetahui atau semua ulama mengetahui atau orang awam juga mengetahui. Jika hanya salaf yang mengetahui, manakah hujah atas taksis tersebut? Jika ulama semua boleh mengetahui, lalu mengapa banyak sekali ucapan ulama yang menunjukkan tafwid? Okey, itu adalah persoalan-persoalan yang wajib bagi golongan salafi untuk i'adatun nazar. Apakah betul hujah mereka? Maka apa? Biasanya mereka berhujah dengan ucapan Abu Ya'la Al-Hambali yang ditujuh mujassimah dan fahaman akidahnya ditolak oleh Ibnu Jauzi. Jadi Abu Ya'la Al-Hambali ini yang dirot oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Daf'us Syubhati Tashbih. Bal as-sawabu anna ahla sunnati wal jamaah
yaqiluna ma'ani sifatil ilahiyah lakinnahum yufawwiduna al-kayfiyata amma tafwidul ma'na falaysa huwa madhhabu ahli sunnah bal huwa mazhabun bid'iyyun. Yang mana menurut Abu Ya'la Al-Hambali yang dirot nanti oleh Ibnu Al-Jauzi, dia kata bahkan yang benar bahawa Ahlussunnah wal Jamaah memahami makna-makna sifat ilahiyah tetapi mereka mentafwidkan kaifiahnya. Adapun mentafwidkan makna maka itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mazhab bidah. So cuba kita tengok. Ucapan Abu Ya'la Al-Hambali ini bertentangan dengan ucapan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. So macam mana kita boleh claim bahawa inilah yang Ahlussunnah wal Jamaah? Boleh? Jadi kena i'adatun nazar. Golongan Salafi kena i'adatun nazar. Akidah yang dianggap Ibnu Jauzi, Ibnu Aqil Al-Hambali dan lain-lain. Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidah inilah yang diwarisi oleh Ibnu Taimiyah dan dalam mengukuhkan kembali akidah yang dianggap Ibnu Jauzi, Ibnu Aqil Al-Hambali dan lain-lain yang mencoreng wajah mazhab Hambali. Kemudian ketika mereka ditanya, apa makna yad Allah menurut salaf atau menurut ulama? Mereka hanya menjawab, yad Allah adalah sesuai dengan makna zahirnya yang patut bagi Allah. Iaitu apa? Yad Allah adalah sesuai dengan makna zahirnya yang patut bagi Allah. Ini bukanlah jawapan yang jelas dan tegas tetapi berbentuk confusion, iaitu kebingungan mendefinisikan pengetahuan mereka. Lantaran jawapan seperti itu hakikatnya adalah tafwid itu sendiri. Ini sebenarnya tafwid. Tak jauh beza dengan tafwid. Kemudian saat mereka ditanya, maklum tersebut menurut Allah atau kita? Jadi kalau mereka ditanya balik, maklum tersebut menurut Allah atau menurut kita? Jika jawapannya adalah hanya Allah yang mengetahui hakikat makna sifat itu, maka sebenarnya tidak ada perselisihan kembali antara Ahlussunnah dengan Salafi. Kerana apa? Jawapan yang demikian adalah tafwid yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah perkara yang kita sama. Yang menjadi perdebatan adalah jika mereka menjawab bahawa kita pun mengetahui, maka muncul persoalan. Kita maklum terhadap makna sifat atau ilmunya kita pasrahkan tafwid, iaitu kita tafwidkan kepada Allah. Jika jawapannya maklum menurut kita, maka dipersilakan kepada golongan Salafi untuk mentafsirkan sifat khabariyah tersebut serta menjelaskan maknanya kepada kita. Kalau betul-betul maklum, tahu, so explain lah apalah istiwa. Apa makna istiwa? Explain to us. Tapi dia kata tak tahu, tak boleh nak describe kan. Melainkan mereka describe sila lendik macam ni, berarti mereka dah bukan tajsim. Sama seperti orang yang tanya, yad ni macam ni? Yad ni macam ni lah. Cuma yad Allah bukanlah yang macam ni. Berarti dia dah kata dia ada jariha, ada tangan. Okey. Dan kami tidak akan menanyakan kaifiahnya kerana kalian telah mengakui kaifiahnya majhul dan tafwid kepada Allah. Dan fakta dia sampai hari ini belum ditemukan penjelasan dari mereka yang mengatakan maklum maknanya. Ya. Okey. Mereka berhujah dengan ucapan Imam Malik bahawa istiwa adalah maklum. Ungkapan maklum ini mengandungi beberapa pengertian. Dia ada banyak makna. Pertama, maklum datangnya, iaitu subutnya. Yang kedua, maklumul makna. So yang mana? Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka tak ada muskil. Kita dengan dia sepakat. Sama. Lagi. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah selari dengannya, iaitu menetapkan sifat untuk Allah sesuai dengan nas syar'i dan tafwid terhadap makna hakiki. Tetapi jika yang dikehendaki adalah pengertian yang kedua, iaitu maklumul makna, maka pertanyaannya kemudian adalah, apakah maklum maknanya? Tersebut adalah ketika lafaz tersebut tidak disandarkan kepada Allah. Atau sebaliknya, macam mana kalau tidak disandarkan kepada Allah? Jika yang dimaksudkan adalah ketika tidak disandarkan kepada Allah, maka tidak ada iskal lagi lantaran makna istiwa misalnya adalah maklum dalam lughah seperti makna istiqrar, istaula dan lain-lain. Dan inilah yang dimaksudkan dari ucapan Al-Qurtubi, Al-Hisni dan lain-lain yang mentafsir kata istiwa maklum dalam ucapan Imam Malik dengan maklum dalam
lughah atau ahli lughah. Adapun jika jawapannya yang kedua iaitu disandarkan kepada Allah, makna menyandarkan lafaz istiwa kepada Allah sesuai dengan hakikatnya adalah termasuk pengakuan tajsim atau tasbih kepada Allah. Contoh dia macam ni. Dalam hadis qudsi disebutkan. Maratu, aku sakit, falam ta'udni. Iaitu Allah berfirman, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Takkan kita nak kata Allah sakit dengan makna sakit? Istat'amtuka, iaitu aku meminta makan, falam tut'imni, dan kamu tidak memberiku makan. Ini contoh dia. Istasqaituka, aku meminta minum, falam tustini, dan kamu tidak memberiku minum. So ini adalah makna yang jelas-jelas ada makna tashbih. Dan kemudian dalam lanjut hadis tersebut terdapat iskal dari hamba, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Iaitu wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Oh Tuhanku, bagaimana aku memakan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Okey. Allah menyandarkan memberi minum. Allah menyandarkan sakit kepada dirinya jika yang dikehendaki adalah makna sakit tanpa disandarkan kepada Allah, maka sesiapa pun tahu dan tidak perlu hambanya bertanya. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah sakit yang disandarkan kepada Allah, maka of course lah, maka sesuailah hamba bertanya kerana iskal. Macam mana Allah boleh sakit? Dan tidak ada ulama yang menyatakan Allah mempunyai sifat sakit sesuai dengan zahir maknanya serta layak baginya. Boleh. Lalu dan berikut ini adalah nukilan dari ulama tentang apakah salaf atau khalaf mengetahui makna sifat Allah selain ucapan-ucapan ulama tentang tafwid dan penafian zahir makna. Kalau tak salah ini kita dah baca. Ahaditsus sifati tamurru kama ja'at min ghairi bahsin ala ma'aniha wa nukhalifu ma khutira atau ma khatara fi khatiri inda sama'iha wa nunfi at-tashbiha anillahi inda dhikriha ma'a tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal iman biha wa kullama yuqalu wa yutasawwaru fa huwa takyibun aw tashbihun wa huwa muhal. Boleh rujuk pada perkara tersebut, itu jelas. Beliau juga berkata nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa wala ma'na. Ucapan ini hampir jelas bahawa mutasyabihat tidak diketahui maknanya oleh kita serta ayat sifat termasuk mutasyabihat. Ibnu Qutamah berkata, wa ma ushkila min tilkal ayati wal ahadis wajaba isbatuha lafdhan wa tarku ta'arudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala naqid. Beliau juga berkata, wa li anna qaulahum amanna bihi yadullu ala naw'i tafwidin wa taslimin li syai'in lam yaqifu ala ma'nahu siyama idza ittaba'uhu bi qaulihim kullun min 'indi rabbina. Dia juga berkata wahya al-imanu bi al-fadhi wal ayati wal akhbar bil ma'na alladhi aradahu Allah taala wa sukut amma la na'lamuhu min ma'aniha min ma'naha wa tarkul bahsi amma lam yukallifna Allahu al-bahtha anhu min ta'wiliha wa lam yatla'na ala yutli'na. Jadi Allah belum itilakkan, belum yutli'na ala ilmihi wa tiba' tariqir rasikhina alladhina athna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin hina qalu amanna bihi kullun min
Iaitu kullu min 'indi rabbina fa hadha tariqus salim alladhi la khatara ala sadiqihi. Boleh buka dalam Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam. Maka dengan ini jelas bahawa salaf tidak mengetahui makna pasti dari sifat-sifat Allah yang mutasyabihat. Okey, insya-Allah sekian saja pada hari ini. 18 Mei. Insya-Allah besok kita sambung tentang larangan menetapkan kaif. Masalah kenapa masalah larangan untuk menetapkan kaif, insya-Allah kita akan terangkan besok. Dan insya-Allah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.